Menarik dalam WHI kali ini, demonstrasi variasi masakan berasaskan bihun, Vietnamese roll bihun, bihun kari, laksa Sarawak, cakar ayam bihun dan bihun celup. Semuanya selepas ini. Tak sanggup ku berjauhan darimu, meronta jiwaku menahan rindu. Wanita hari ini, wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawati, ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman moden masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Wanita hari ini kembali untuk siaran 21 Julai 2020. Assalamualaikum dan salam tengah hari. Wanita hari ini bersama dengan Farin, Rina dan juga saya. Dan yang pastinya hari ini seperti biasa, setiap hari Selasa kami bakal memberikan anda idea yang menarik untuk mungkin anda dapatkan cita rasa yang berbeza untuk makan tengah hari ataupun minum petang. Ini saya percaya memang menjadi kegemaran semua. Baik, kalau untuk dikongsikan mihun antara kegemaran saya lah. Dan jadi hari ini variasi mihun yang dapat kita saksikan di hadapan kita daripada yang kita dah lihat menarik. Tapi saya nak ulangkan balik daripada Vietnamese roll, mi kari, laksa Sarawak, cakar ayam mihun yang mungkin ramai nak tahu macam mana cara membuatnya dan juga laksa Sarawak di sana. Ada mihun celup juga. Ini mungkin hanya sebilangan kecil dari segi menu-menu hidangan yang bakal kami bawakan. Tapi kalau diikutkan ada banyak resepi yang berasaskan mihun. Kalau Rina sendiri, apa antara yang menarik perhatian Rina kat sini? Semua. Tapi saya tahu Rina dah perhatikan daripada awal tadi. Saya dah usah daripada kanan sampai ke hujung. Semuanya saya nak cuba hari ini. Tapi tadi Rina ada kongsikan, ini kalau dekat Pening kita sama macam apa tadi? Macam kakaras. Kuih karas. Itu favourite juga? Sangat. Okey, sebenarnya banyak lagi yang akan kami kongsikan mengenai variasi berasaskan bihun ni. Tapi sebelum tu kami nak bawa perhatian anda untuk saksikan laporan yang disediakan oleh rakan wartawan kami. Silakan. Bihun atau mihun merupakan antara bahan makanan dari negara China. Ia diperbuat daripada tepung beras dan ada kalanya mengandungi bahan tambahan. Walau bagaimanapun, ramai yang tidak mengetahui bahawa bihun mempunyai dua jenis, iaitu bihun kering dan bihun segera. Kedua-duanya melalui proses pembuatan yang berbeza. Bihun adalah sebahagian daripada menu istimewa di rantau Asia, di mana ia dinikmati bersama sajian sup, tumis atau sayuran. Di Malaysia, bihun sering dijadikan sebagai menu harian seperti bihun sup, bihun goreng, bihun tom yam, bihun kari, bihun soto dan banyak lagi. Ia digemari oleh pelbagai lapisan masyarakat dan semua peringkat umur. Saya suka bihun macam bihun tom yam sebab dia halus je, senang nak makan. Dia tak macam mi tu besar. Bagi saya memang penggemar bihun. Saya tak kisah bihun apa, bihun goreng, bihun sup, everything bihun saya suka. Bihun ni bagi saya makanannya tak berat sangat dan juga mudah dapat. Saya suka bihun sup sebab bila makan sup tu dia macam panas. So dia macam, it will make our body macam selesa lah time tu nanti. Saya suka bihun goreng sebab bihun goreng tu dia halus, senang nak dapat, senang nak buat. Bihun yang tak pedas, Singaporean bihun dia macam tak pedas kan. Dia banyak macam vegetable, banyak macam sayur. So bihun yang macam tu yang saya suka. Yang pedas saya tak suka sebab saya bukan peminat yang pedas-pedas. Saya suka bihun tom yum, bihun goreng yang kat kenduri tu. Sejak pakai biasa ni memang sesuai pakai bihun, makan bihun yang goreng, yang halus. Lepas tu bihun sup, senang ditelan. Bihun tak macam mi kuning. Sebab mi kuning terlalu tebal, susah nak makan. Saya setuju. Ada yang kata bihun ni tak berat sangat, senang untuk yang pakai braces juga mungkin senang kan. Mungkin awal tu mengalami kesakitan tapi bihun ni orang kata penyelamat lah untuk makanan. Selain daripada tu, kalau nak cakapkan bihun ni sebenarnya antara kegemaran saya adalah bihun celup. Sebab apa? Bihun celup ni dia sama macam bihun sup tapi apa yang specialnya kejap lagi kita nak kongsikan. Okey, kita nak kongsikan banyak sebenarnya tapi kita nak bersama dengan Rina dan juga Fahrin untuk kongsikan
saksikan demo masakan Vietnam roll bihun. Silakan Rina dan Farin. Okey, ini dia kami nak bawakan hidangan istimewa, sesuatu yang jauh dari negara Vietnam. Tapi saya percaya orang Malaysia memang dah cukup selesa untuk mendapatkan cita rasa yang berbeza menggunakan bahan bihun. Silat-silat orang Malaysia buat lagi sedap. Kita sangat bersama sedap, ya? kita bersama dengan Adam Syafiq Chin dari Adam Pastry yang akan bersama kita menunjukkan bagaimana kita membuat Vietnamese roll ini. Okey, tapi sebelum tu sambil-sambil kita buat tu Adam, apakah ciri-ciri yang kita berkatakan nak jadikan Vietnamese roll tu apa perlu ada? Okey, assalamualaikum. Untuk Vietnamese roll, dia punya main ingredient dia yang ni. Rice paper. Okey. Tak ada ni bukan Vietnamese roll. Yang ni kalau orang tak tahu ini plastik ni. So tapi bila kita celur macam ni, ni air suam letak je sekejap dia akan lembut. Dalam few seconds je. Time tu kita ambil lah ada bihun. Okey. Inilah yang dikatakan salah satu bahan penting juga untuk Vietnamese roll ya Adam. Tapi dari segi bihun ini, adakah terdapat perbezaannya kalau kita gunakan bihun yang kita makan sebagai bihun goreng, bihun sup dan sebagainya? Sama je. Sebab kalau tengok tekstur dia pun macam sedikit macam tebal sikit kan. Yang ni kita orang pilih bihun yang jenis tekstur dia tebal. Dia ada dua jenis, satu yang fine vermicelli, lagi satu yang ni jenis tebal sikit. Cara mencelurnya macam biasa sama je Okey, baik. Jadi seterusnya setelah kita ada mihun di kulit tadi tu rice paper tadi tu, nak buat Vietnamese roll ni senang je. Kau nak letak apa pun boleh. So tapi kita orang punya letak carrot. Ini ikut cita rasa juga setiap daripada kita sukakan sayuran jenis apa ya. Tapi kalau nak diikutkan paduan tu Farin, bila letak bihun dalam rice paper ni memang kena sangat kalau letak carrot dan juga sekang. Kita tak letak sekali. Dia tu. Ini So yang kita menarik nak layer ni. by layer. Kalau kita roll sekali semua, dia akan pecah. Okey. Padahal ada so setengah macam ni, Vietnamese rolls yang dia saya kena makan, padat. dia pecah. Ini dari segi tekniknya untuk pastikan bila kita gigit tu dia tak terkeluar. Dia tak berderai. Tak berderai. Okey. Jadi kita dah taruh sengkuang sengkuang. Okey, seterusnya aja teknik membalut tu cantik tu. Another dia punya untuk jadikan Vietnamese roll tu, ulam-ulam dia. Ini yang berbezanya ada betul. pastry punya Vietnamese roll. Betul. Kita orang tak letak salad, tak letak apa pun. Jadi hari ni kita ada apa, kita bagi Rina pilih mana satu yang dia nak. Kalau ikutkan saya ni sukakan ulam pudina. Daun pudina sebab dia akan ada rasa yang mint tu. Jadi kalau kita gunakan hari ini boleh? Boleh. Daun pudina. Okey. Farin nak apa pula? Saya ada pegaga, pegaga. Saya orang Melayu, Pegaga. Adalah awet muda. Okey, jadi sebenarnya nak memberikan rasa yang berbeza untuk Vietnamese roll ini, kita sebenarnya boleh jadikan ulam-ulaman tempatan sebagai satu bahan dalam Vietnamese roll. Dan kalau diikutkan cita rasa dia, pastinya kita boleh tukar-tukar lah. Ikut apa saja pilihan yang kita mahukan. Nak letak daging salai pun boleh. Menarik. Tapi hari ini pilihan dia, kita ada kat depan ni, ada udang. Kita ada itu daging itik salai. Wow. Dan kita ada sotong. Okey. Baik. Jadi kita hari ni kita nak tahu apa agaknya ni. Tadi menu Rina tadi. Ladies first. Okey, kalau menu saya suka udang. Udang Udang. Okey. Udang harimau memang kita dah rebus siap Kita celur je. Kita celur saja. Dia tak boleh overcook. Baik, kalau tak dia ni. Adam, bermakna apa yang tadi depan ni semuanya dah dimasak, dah dicelur lah. Maknanya kita tinggal balut dan boleh dimakan terus. Betul. Okey. Jadi ini adalah bagaimana cara pembuatannya. Kalau diikutkan Farin, sebenarnya tidaklah sesusah mana. Betul. Kadang-kadang kita selalu rasa nak makan yang sedap apa semua, kita tak boleh nak buat, kita terpaksalah membeli. Okey, Tapi Rina. hari ini Adam telah sebenarnya memberi idea jugalah kepada kita dan penonton nak buat Vietnamese roll ni lebih baik sebab boleh ikut cita rasa sendiri. Okey, pendapat saya lah bila melihat Vietnamese roll ni, sebenarnya saya suka makanan-makanan sihat sebenarnya. Dan bila tengok ini adalah satu makanan yang lengkap. Kalau kita lihat ada karbohidratnya, ada seratnya, ada proteinnya dan makanan lautnya. Jadi cukup menarik sekali menu ini. Tetapi yang menjadi sesuatu yang menarik itu dia dipadankan dengan sos.
Saya tengok kat sini, boleh ke saya cedok sikit? Boleh. Sos ini memang sesuatu yang saya kira sangat istimewa daripada Adam Pastry sendiri. Kalau kita ikutkan, inilah sebenarnya yang membuatkan Vietnamese roll tu bertambah sedap. Betul. Jadikan kita orang punya special. Okey, baiklah. Baik Adam, jadi bagaimana mereka minat nak tengok, mungkin ada yang nak buat tempahan, kedainya di mana, silakan. Okey, kedai kita orang dekat Taman Melati. Boleh self pick up dekat PV6 Taman Melati. Okey. Boleh follow IG kita Adam_pastry ADAM_PASTRY. Nak order boleh WhatsApp kita orang 012-418-0086. Dan semestinya bukan hanya ada Vietnamese roll, ada pelbagai lagi menu-menu istimewa daripada Adam Pastry. Semuanya ada. Tapi sambil terima kasih Adam terlebih dahulu sebab berkongsi, saya kira menu yang paling orang kata sesuai untuk Farin jugalah yang gemarkan makanan-makanan sihat ini. Nampak ringkas tapi lengkap. Okey, saya nak hidangkan silakan, untuk Rina. Farin boleh ke? Untuk saya ya. Awak nak apa? Ketam, itik, udang, Mana-mana saya sanggup. Okey, saya ambil itik lah. Okey. Okey, dan kita letakkan sosnya. Sambil-sambil Farin menjamu selera, kita nak berehat seketika sebab selepas ni ada lagi banyak menu nak akan dihidangkan. Jangan ke mana-mana. Sedap Buka plastik dulu. Wanita hari ini. Baik, terima kasih kerana terus bersama kami lagi di Wanita Hari Ini. Hari ini kita bawakan anda menu variasi mihun dan kali ini didatangkan daripada Johor. Jadi cukup istimewa. Saya bersama dengan Cik Rafida dan ayahandanya Cik Bohari Sukimi yang akan menceritakan mengenai kita bihun kari. Baik, Cik Bohari, bihun kari ni orang kata bihun kari biasa saja, tapi saya pasti dengan adanya Cik Bohari sini pasti sesuatu yang istimewa yang boleh dikongsikan dengan kita mengenai mi kari Cik Bohari ni. Bagaimana, apa bahan-bahannya dan apa perbezaannya? Silakan. Perbezaan, kita nak mencarikan perbezaan adalah rempah ratus daripada kari. Kari kita perbuat daripada kari juga dan kayu manis apa semua dah ada. Lepas tu kita buat kari. Buat kari ni, cara masak yang paling sedap untuk mi kari ni adalah rempah tu dimasak dengan yang terlalu tanak kata orang tu, orang kita yang sampai betul-betul masak lah. Macam mana penonton-penonton nak tahu yang dia tu dah betul-betul masak tu, Cik Bohari? Kita bila kita dah tumis, dia tumis dekat mata, dia kata dalam masakan tu rempah tu sampai jadi matulah. Jadi macam matulah. Mungkin agaknya sambil-sambil Rafida menunjukkan tadi, nanti kita tengok sempat tak naik macam yang mata ular tu kan, nak jadi petua dan tips kepada penonton. Itu sebab lepas tu yang lain-lain tu dengan sukatan yang mencukupi. Dia tidak berbelen, tidak berat sebelah lah. Jadi seimbang dengan rasa. Baru datang rasanya sedap. Kalau misalnya kata garam terlebih tak boleh, kalau gula terlebih tak boleh, rempah-rempah lain ada. Okey, jadi kalau Cik Bohari boleh ceritakan secara ringkasnya bahan-bahan yang wajib ada, tak boleh tak ada ni dalam mi kari ni. Nombor satu, kari. Kari nombor satu. Okey, kari. Dengan rempah bawang apa semualah. Jadi setelah tu dah siap jadi kari. Kari biasa semua mana-mana sama. Di mana siapa tukang masak tahulah kari itu macam mana karinya. Jadi kita dengan tambahan dia tahu goreng. Kek, fish ball, itu nak ada. Tahu goreng yang macam inilah yang kita dah sediakan ni. Jadi itulah jadi mengenakkan mengenakkan makanan tadi tu, sebab bila kita ambil tahu goreng tu, kita gigit dalam rasa tu, dalam tahu goreng tu keluar airnya, air kari tadi tu. Jadi keluar. Jadi itu yang meniupkan dalam suasana mulut kita untuk merasa nikmat. Mungkin Cik Bohari boleh intai-intai sikit dalam tu. Jadi maknanya kita perlu masak dia lebih lagi Lebih lama. Maknanya kita masak. Okey, selalu agak-agak dalam api yang sebesar mana dan juga berapa lama agaknya? Dia tidak lama kalau tengok kuantiti. Kita masak tengok kuantiti, kekuatan bahannya kari itu baru kita dapat seimbangkan. Kalau untuk satu set dia terlalu sikit dan terlalu kecil tidak dapat kita dah mengukur. Tapi kalau periuk yang besar, lepas tu bahan yang banyak, tak ada masalah. Jadi tengok itu. Saya pasti dekat Johor tu, dekat Benong tu, mesti dekat kedai Cik Bohari tu ni antara permintaan yang tinggi lah. Satu hari tu buat berapa banyak agaknya tu? Ini menu ni di Johor tu, saya sebenarnya menu yang terbaru. Saya nak bawa masuk sebab saya ada punyai nasi ayam
Buah hari. Itu saya nak selitkan tambahan menu. Jadi tambahan menu inilah yang kari yang terbaru. Okey, nampak cukup istimewa, cukup menarik. Okey. Dan maknanya yang itu kita tunggu biarkanlah sampai mana Cik Buhari kata tadi lah. Okey, baik. Dan selain daripada itu juga, okey, mungkin bahan-bahan lain selain macam-macam tahu goreng ni memang kena ada dan sebagainya. Okey, apa lagi yang boleh kita taruh agaknya? Kalau boleh, kalau bahan macam kerang. Kerang tu kalau ada pasaran kerang ni pun payah. Kalau ada kerang yang lebih besar, kita masak dalam suku masak yang masih terlalu banyak sikit tu, kita kuping, kita masuk, tuang dengan kari yang panas. Itu lagi nikmat. Itu yang paling nikmat. Udang nombor 2. Kalau udang nombor 2. Itu yang paling sedap kalau mi kari. Okey, jadi mihunnya macam biasalah kita guna, tapi yang istimewanya adalah kari. Resepi. Resepi asli tu daripada Cik Buhari. Okey, baik. Bagi anda semua kalau ingin mencari ataupun mengintai-ngintai apa yang ada di kedai Cik Buhari, pastikan anda ke Instagram mereka Nasi Ayam Buhari. Yes. Ada 3 tempat. 3 tempat. Di Seri Mahkota, di Parit Betak, Benut, lepas tu di Benut, lepas tu Taman Seri Putra Bangi. Yang terdekat. Ada dah kat sini. Dah boleh 3 cari tahun. di Bangi. Okey, maknanya itulah cara menyiapkan karinya tadi dan ini adalah antara yang telah tersedia. Di penghujung nanti kita akan lihat hasilnya. Di sini pun dah ada yang dah kering sikit dan kuahnya masih lagi orang kata panas lagi ya. Okey, baik. Jadi terima kasih kepada Rafidah dan Cik Buhari. Okey, kepada penonton kita sama-sama kita akan melihat ke menu sebelah pula daripada Johor kita ke Sarawak. Silakan. Farin, kalau awak dari Johor, kita orang punya tetamu dari Sarawak. Kita nak memperkenalkan Dayang Siti Nurfatin, Abang Muhammad Noor. Hai Dayang. Okey, katanya nak kongsikan mengenai demo laksa Sarawak. Apa antara yang menarik hari ini? Okay, kita ada laksa Sarawak. Mula-mula kita... Dah boleh? Okey, mula-mula kita celur dulu mihun. Ini sebenarnya kalau diikutkan nama je laksa Sarawak, Fatin. Tapi hakikatnya dia tetap menggunakan bihun ya. Okey, kalau kita nak tahulah kan sebenarnya dari segi untuk mereka yang nak makan laksa Sarawak ini, kadang-kadang mereka memikirkan kuah laksa tu sama macam kuah laksa ini. Tapi kalau kita tengok kat sini, mungkin boleh cerita sikit istimewanya kuah laksa Sarawak ini, Fatin. Dayang. Sebab nama Dayang Fatin. Okey, kuah laksa kita ni kita buat lebih daripada 20 bahan. 20 bahan. Rempah ratus dan bawang semua tu semua 20 bahan. 20 lebih. Antara selain daripada bawang, serai, itu saya kira antara bahannya jugalah. Apa bahan penting untuk membezakan laksa Sarawak ini dengan laksa-laksa dari negeri lain macam laksa Terengganu, laksa Kedah, laksa Penang. Dia macam kita pakai rempah jintan putih, rempah biji ketumbar, banyak lagi dan kita masukkan santan dan kita biarkan dia agak berminyak supaya dia berlemak sikit. Kalau laksa Sarawak ni sesuai dihidangkan waktu bila tu? Okey, laksa Sarawak ni kalau kita pergi kat Sarawak, kita boleh jumpa laksa Sarawak ni daripada pagi sampai ke malam. Sesuai dimakan pada bila-bila masa. Ya, betul. Okey. Mungkin boleh kongsikan Dayang ini antara yang kita nak. Okey, silakan. Boleh letak di sini kalau panas. Sebab kuah dia baru masak kan. Tapi Dayang dia punya bahan-bahan yang nak menyediakan kuah tu sebelum tu, Dayang kata tadi senang dan mudah untuk kita sediakan kat rumah. Ya, betul. Kalau kat Sarawak, kita biasa memang beli laksa paste dah siap dah. Jadi kalau kita nak tambah macam kira kita tambah nilai dia, kita akan tambah belacan lebih, akar ketumbar, bawang merah. Baru kick lah orang kata. Baru kick, ya betul. Kalau diikutkan Fatin, sebenarnya mana-mana laksa pun saya memang rasa mereka tetap akan menggunakan belacan. Belacan ni saya kira mungkin pernah merasa kalau kita tengok kuah dia pun memang kuah dia berlemak dia seperti kari tetapi bersantan. Ini yang orang tak tahu. Laksa Sarawak selalu orang fikir mungkin kita fikir kuahnya sama seperti laksa Kedah ataupun laksa Penang. Saya ke sinilah sekejap. Jadi ini mungkin sesuatu yang
perlu orang tahu, dia makan juga dengan sambal belacan. Ya, itu signature laksa Sarawak. Kita mesti letak sambal belacan dengan limau, baru dia kek. Saya difahamkan Dayang hanya membuat di rumah. Ya, betul. Okey, mungkin boleh kongsikan apa antara menu lain lagi yang menarik? Okey, kita punya produk utama adalah kek lapis premium homemade dan laksa paste. Okey. Ya. Kalau Selain kita daripada tengok itu, kat sini kan, bukan saja ada laksa Sarawak, kita ada bihun Singapura. Kita ada ini apa? Bihun japchae. Japchae. Oh, Korea pun ada. Kita K-pop fan. Jadi macam-macam negara kita boleh jumpa dekat laksa Sarawak ini. Tapi kan mungkin Dayang juga boleh kongsikan berapa lama sebenarnya kalau kita masak kuah laksa Sarawak ni dia boleh bertahan. Okey. Kuah laksa Sarawak ni biasa kalau kita masak malam, kita gunakan untuk besok. Maksudnya kita kena renehkan lama rempah tu supaya rempah tu kembang dan dia akan aroma dia akan naiklah. Tapi Rasa dia kan lebih sedap. dia hanya menggunakan bahan-bahan rempah ratu sahaja ke atau kalau kita tengok negeri lain ada guna ikan dan sebagainya? Tak ada. Ini hanya sekadar rempah ratus. Betul. Okey. Cuma kita kalau kita nak ada tambahan, kita akan letak udang, kepala udang, kulit udang, kita akan rebus. Lepas tu kita akan perah. Kita akan itu dia punya barulah kick dan juga betul. Okey, mungkin boleh Dayang kongsikan Instagram ataupun Facebook sebab kita tahu Dayang di Johor. Peminat-peminat laksa Sarawak di Johor tu nak tahu IG Dayang. Okey, Instagram kita ada Dayang Senandung. Dan kita memang base dekat Johor. Dan produk kita ada dua ni lah. Ini yang paling utama, yang keknya ya. Betul. Baiklah, terima kasih banyak-banyak Dayang bersama kita hari ini berkongsi laksa Sarawak yang pastinya hidangan ini juga menggunakan bihun sebagai bahan asas. Satu lagi menu istimewa yang akan diperkenalkan oleh Farin sendiri. Ini yang ditunggu-tunggu tadi tu. Saya kata ada persamaan hari ini. dengan kuih karas. Betul. Tapi ini menggunakan bihun. Apa tu Farin? Silakan. Sesuatu yang berbeza. Saya buka segmen saya yang ini, menu yang ini dengan saya makan dulu. Memang sedap. Macam mana dapat sedap macam ni? Inilah dia. Cakar ayam mihun. Kita biasa dengar cakar ayam ni. Saya pun memang minat cakar ayam ni. Tetapi kali ini berbeza, dia menggunakan mihun. Jadi tentang perbezaan dan cara pembuatannya, kita bersama dengan Hazwani dan dibantu oleh Ina. Okey, Wani boleh ceritakan kepada kita bagaimana nak buat cakar ayam mihun ini? Okey, pertama sekali bahan-bahannya adalah 3 je, iaitu minyak masak, gula merah dengan bihun yang dah dihancurkan. Okey. So, nak masak ni minyak tak boleh terlalu panas dan tak boleh terlalu tak panas lah. Wah, okey. Kalau kita lihat, mungkin kita boleh mulakan sekarang. Ini adalah bihun yang orang kata mentah ni. Kita dah ramas-ramas dia. Jadi begitu. Wow. Ya. Okey. Terus taburkan gula merah dan kacau-kacau-kacau. Tapi dia tak boleh terlalu macam garing sangat kan. Okey, baik. Ini saya pasti penonton-penonton yang sedang menonton sekarang dia senang aja, bahannya pun mudah. Tetapi ada cabarannya di sini iaitu untuk memastikan suhunya, minyaknya dan bila patut diangkat. Itu macam mana kita nak tentukan tu? Okey, bila dia dah salut tu, gula tu dah melekat dekat bihun tu, dah kembang bihun tu, dia mesti kena pastikan bihun tu terus kembang bila digoreng tu. Okey, kalau sempat saya tengok-tengok memang apinya besar lah. Maknanya minyaknya kena panas lah. Lepas tu, bila dah angkat memang kena terus cepat-cepat masukkan dalam acuan. Okey. Lepas tu kita akan mampatkan bihun tu. Okey. Ini sesuatu yang menarik. Bila kata-kata cabaran-cabarannya ialah antaranya juga tadi Wani ada kata kena masukkan dengan cepat. Ya, okey. betul. Kalau terlambat ataupun apa akan jadi agaknya? Bihun tu akan jadi keras, dia dah tak boleh dibentukkan dah. Okey, tak apa. Ni yang kita dah tengok yang dia dah masuk dalam ni. Okey, yang itu nanti kita biar je macam tu. Kita tengok apa jadi dengan dia. Okey, baik. Ini kita dah buatkan. Okey, dan seterusnya proses seterusnya? Seterusnya kita terbalikkan dia. Okey. Tunggu sementara dia sejuk. Kalau kita angkat cepat-cepat sangat, dia belum sejuk lagi, nanti dia akan tak melekat. Dia akan berderai, pecah. Okey. Bermakna dia akan sejuk dan melekat dengan proses inilah. Ya, betul. Kalau ni kita angkat, apa jadi? Dia akan berderai, mengembang macam tu. Jadi maknanya teknik ini memang sangat pentinglah untuk dipastikan dia duduk kat dalam diam-diam kat tu sampai dia lekat. Berapa lama sebelum macam ni? Terus dalam setengah minit, 1 minit macam itulah. Okey.
Okey, sejujurnya lah kalau kita boleh dikongsi dengan penonton, kalau mereka katalah nak cuba-cuba, sebenarnya apa cabaran dia nak buat cakar ayam bihun ini? Okey, cabaran dia memang kita kena berhadapan dengan minyak yang panas sentiasa lah. Okey. Okey, lepas tu dengan panasnya minyaknya, dengan nak make sure kan bihun tu cepat bila dimasuk dalam acuan tu. Okey, apa akan jadi kalau minyak tak panas? Adakah dia masih lagi jadi? Dia tak akan jadi, Ina. Tengok tukang masak tadi, Ina dah geleng-geleng kepala. Tak Dia dah akan marah dah kat sebelah jadi. kan. Okey, sebab tu saya kata kadang-kadang dalam proses pembuatan atau pemasakan sesuatu itu bukan saja bahan-bahannya saja penting, tetapi skillnya juga Ya, betul. penting. Okey, baik. Ini adalah proses Hasilnya. akhirnya ataupun hasilnya Ya, bila betul. kita dah angkat dan dia melekat. Okey, saya Boleh try yang panas-panas, Farid. Okey. Okey. Baik, saya angkat. Okey, dia masih lagi macam orang kata lembut-lembut lagi. Kalau betul dapat macam ni, betul-betul saya rasa sedap ni. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Panas tu. Kalau boleh dengar dia bunyi rangup tu, memang sedap. Okey. Mungkin soalan-soalan lain juga, adakah hanya gula jenis ini yang boleh kita gunakan untuk cakar ayam bihun ini ataupun lain-lain pun boleh? Memang guna gula ni saja. Okey, mungkin kalau okey, seperti mana yang Ina katakan tadi, memang kalau boleh kita gunakan gula merah ini Ya, betul. Gula Melaka? Dia nak yang jenis serbuk. Kalau yang terlampau hitam pun tak boleh, terlampau yang putih pun tak boleh. Okey, maknanya pilih gula merah yang betul. Maknanya warnanya juga kena betul. Okey, respon orang berbanding dengan cakar-cakar ayam yang menggunakan bahan tepung beras dan juga ubi keledek. Ya, selalu orang kata apa pendapat tentang ini? Kebanyakan pelanggan atau customer dia akan cakap, wah bestnya rangup. Lepas tu lembut, tak macam cakar ayam yang lain kan. Macam keras sikit. Tu atuk-atuk diorang, ayah-ayah diorang yang tak ada gigi pun boleh makan. Macam tu. Baik Wani, Instagram anda kalau ada mereka berminat untuk mendapatkan cakar ayam bihun ini. Okey, kepada pelanggan yang teringin mencuba cakar ayam bihun Krup Krab ni, boleh melayari Facebook dan Instagram iBeli Belah. Okey, baik, terima kasih kepada Ina dan juga Haswani. Kita ada satu lagi menu istimewa yang akan kita bawakan selepas kita berehat sebentar saja lagi. Jadi kita berehat seketika, pastikan anda tidak ke mana-mana. Sedap ni. Wanita hari ini. Kembali dalam Wanita Hari Ini, stesen berikutnya kita nak kongsikan mi celup dan kita bersama dengan adik Cik Molek ni, Nur Ashikin Arman. Okey, apa yang menarik nak dikongsikan hari ini, Ashikin? Macam-macam ni supnya ni. Tetapi apa yang sedapnya sup awak ni? Sup ni sebenarnya menggunakan air rebusan daging. Okey. Mungkin boleh kongsikan penyediaan ni secara ringkasnya. Dalam sup ni ada akar ketumbang untuk menaikkan bau dia lagi. Okey. Fatin, gaul Fatin. Supaya kita tunjuk apa bahan-bahan dekat dalam tu, boleh diceritakan oleh sikit. Silakan. Ketumbang, bawang merah dan kicap untuk dia punya warna. Kalau kita tahu bihun celup ni dia lebih kurang, tak tahulah lebih kurang atau dengan bihun sup. Tapi apa antara beza dan keunikan bihun celup ni? Bihun celup ni sebenarnya berasal daripada Thailand. Tapi digemari oleh orang-orang Kelantan. So kami bawa ke Batu Cave untuk bagi orang-orang Kelantan rasalah, orang luar pun boleh makan. Okey, sambil-sambil itu Siti boleh tunjuk macam mana kita nak buat bihun celupnya ni. Untuk kita sediakan. Bahan-bahannya boleh sambil-sambil buat, sambil-sambil cakap pasal sebenarnya Fatin tengah nak belajar tu, dia nak bagi dah kat suami dia tu. InsyaAllah. Okey, bihun tu kita dah rendam dulu lah. Walaupun kita nak celup, kita kena rendam juga macam biasa. Okey. So sayur kita guna toge dengan kangkung. Rasa rangut-rangut tu lah. Okey. Terus kita campurkan dengan bihun. Maknanya ni dia punya ni macam dia punya portion ni lah kan. Kita boleh ukur-ukur kat situ lah. Agak-agak kat situ lah. Okey, baik. So kita celur masuk dalam air rebusan panas ni. Selain bihun, bihun celup, nama je bihun celup. Tapi kita boleh je nak berasikan dengan kuih tiaw ke Mi apa ke. ke. Kuih tiaw boleh semua. Baik. Alright, kita berapa lama? Air tak dicampur apa? Tak ada campur garam ke apa ke? Okey, baik. Just untuk air panas je lah kan? Okey. So, kalau kita nak tengok tu, berapa lama tu sampai dia dah betul-betul macam kembang sikit, okey lah? Betul. Dah lembut sikit. Lembut. Okey. Dah selesai celup. Ni kita nak cerita variasi pilihan-pilihan yang boleh mungkin pelanggan pilih ataupun penonton kita pilih. Okey, mula kita masukkan garam, gula. Sebab dalam tu tak ada apa-apa tau. Okey, ini baru kita nak mulakan. So memang kat sinilah. So garam. Penambah rasa dia. Betul.
Gula. Maknanya ni pakai ukur ikut satu sudu kecil ni kot. Dan susah nak buat sebenarnya ni. Nak untuk bagi rasa dia sebenarnya. Okey, yang ni kita gunakan. Kenapa susah pasal nak agak-agak lah? Sebab orang rasa lain-lain kan. Betul. Tapi ada tak kalau pelanggan tu macam saya nak ni lebih sikit, saya nak ni ikut pelanggan tu lah kan. Okey. So ini minyak dan juga bawang bawang putih. Kita blend. Okey. Buat sendirilah. Buat sendiri. So, buat sendiri. Sebenarnya bihun celup ni boleh tak kalau kita dekat rumah senang atau susah untuk kita sediakan? Sebenarnya senang je. Sebab air busa tu pun boleh buat sendiri kat rumah. Okey. So ni kacang yang ditumbuk, bawang goreng dan lobak asin. Lobak jeruk. Lobak apa tadi? Lobak jeruk. Lobak jeruk. Lobak asin, lobak jeruk. Lobak asin, lobak jeruk. Okey, sama. Ada orang panggil lain-lain je. Okey, ni semua dah siap. Okey. Cuma lauk dia. Itu, awak pilih yang mana Farin? Saya urat ni, urat. Ni. Okay, tapi mula kita tak daging dulu. Kena, itu harus wajib. Ni wajib. Oh, okey. So maknanya kalau ke tempat awak tu boleh pilih lah. Saya nak daging saja ke urat ke campur ke. Baik. Ikut cita rasa masing-masing. Kalau lebih tu lagi sedap lah kan. Okey. So kita nak masukkan daun ketumbar. Sebenarnya Fatin, memanglah orang boleh cuba di rumah kan, tapi nak menyediakan satu persatu bahan kat rumah ni macam satu kerja juga. Kalau ramai nak makan boleh. Betul. Okey, yang itu yang cukup istimewa. Mungkin kita boleh ceritakan lagi dia punya sup dia tu. Okey, mungkin kita boleh ulang balik apa yang ada dalamnya dan macam mana secara ringkas air kita nak buat. rebusan daging kan? Okey, mula-mula letak air rebusan daging. Bagi daging tu lama dalam air tu, baru kita masukkan daun ketumbar, sup bunjut dengan akar ketumbar. Betul. Okey, nak masukkan. Okey. Saya ni ya. Oh, ini mungkin tambah sedap ni pasal Fatin yang ciduk dia punya kuah tu. Okey. Mungkin sambil-sambil tu Ashikin boleh kongsikan Instagram mana yang dah terliu. Dan di mana nak dapatkan bihun celup ini? Okey. Alright. Kalau nak makan mi celup, boleh pergi ke kedai Pok Lee Mi Celup di Batu Cave atau boleh layari pergi ke Instagram kami Pok Lee Mi Celup dan Coconut Shake. Pok Lee Mi Celup and Coconut Shake. Betul tak? Panjang tu pastikan minum dengan coconut shake. Okey, terima kasih banyak-banyak Ashikin kerana berkongsikan mengenai mi celup ini. Saya tak sabar nak makan, tapi sambil-sambil saya mencuba ni, saya nak mendengar hiburan sikit bersama dengan Rina yang telah bersedia di dalam studio. Silakan Rina. Thank you Ashikin. Bertilamkan rumput, berkelambukan awan, meneroka jauh di kepulan awan. Ternampak potretmu, persis kerinduan, buat hatiku tak keruan. Biarpun jauh berjuta batu, langit kita tetap satu, seputih awan di langit yang biru, putihnya lagi hatimu. Ku tahu kau merinduiku, aku jua turut rasakan begitu. Hanya Tuhan saja yang mengerti perasaanku, betapa aku menyayangimu. Tak sanggup ku berjauhan darimu, meronta jiwaku menahan rindu. Ku hampar perasaan di anginan lalu, moga hembusan menyapa pipimu.
Tak sanggup ku berjauhan darimu. Meronta jiwaku menahan rindu. Ku hampar perasaan di anginan lalu. Moga hembusan menyapa pipimu. Oh ibu, kaulah syurgaku. Oh ibu, kaulah nafasku. Okey, itu dia persembahan istimewa daripada Muhammad Hakimi Iman atau lebih mesra dengan panggilan Kimi Iman. Tadi ingatkan lagu ni ditujukan untuk kekasih hati. Rupa-rupanya untuk ibu. Terus rasa sebab dengan lagu ini. Merupakan single baru daripada Kimi Iman sendiri. Mungkin ramai dalam kalangan penonton wanita hari ini yang belum mengenali siapa sebenarnya Kimi Iman ini. Elok kita berkenalan dulu. Okey, nama saya Muhammad Hakimi Iman bin Muhammad Nizam. Jadi saya berumur 22 tahun. 22? Ingatkan 16 tahun. 16. Jadi saya sekarang masih lagi belajar UiTM Shah Alam, mengambil jurusan Sains Sukan. Jadi lagu ni dah siap lama dah. Sebenarnya dah 2 tahun dah siap. Cuma tertangguh sebab saya tengah belajar kan. Jadi masa saya habis diploma dan nak masuk ke degree, saya siapkanlah lagu ni macam tu. Okey, baiklah. Mungkin kita nak tahu juga, kita dah jelas lagu ini sebenarnya menceritakan luahan rasa seorang anak kepada ibunya. Tetapi dari segi penulis liriknya, komposernya, mungkin nak kongsikan kepada penonton? Okey, komposernya sendiri daripada abang saya. Masa tu kami buat sama-samalah, abang main gitar dan saya pun saling menyanyi. Lepas tu pun terjadilah lagu tu. Pasal lirik pula, kawan kepada mak saya, dia ada memang suka kepada puisi-puisi macam ni. Jadi dia serahkan lirik tu kepada mak saya untuk saya nyanyi sebab dia memang tahu saya boleh nyanyi. Jadi terjadilah lagu ini. Tapi kalau diikutkan asalnya kerana minat menyanyi itu dan menjadikan siapa Kimi Iman hari ini. Tapi kalau nak diikutkan masih lagi belajar, bagaimana sebenarnya pembahagian masa dilakukan antara pengajian dan juga dunia nyanyian? Okey, kalau pada masa sekarang ni, tempoh saya PKP hari itu memang saya tumpukan kepada pembelajaran saya sebab saya PKP kan kita kena ODL, online distance learning. Jadi agak susahlah kalau saya nak tumpu kepada nyanyian dulu, saya kena tumpu kepada pengajian saya dulu. Kalau ditanyakan tentang gambaran idola anda dalam dunia seni ni, siapa yang sebenarnya Kimi angkat sebagai idola? Saya angkat Hafiz sebagai idola. Hafiz Su'aib? Hafiz Su'aib, ya saya. Saya pun minat Hafiz Su'aib. Kerana vokal dia yang sedap dan lagu-lagunya saya kena dengan saya punya genre. Okey. Dan ini sebagai langkah pertama Kimi dalam dunia nyanyian, meletakkan lagu Potret di Awan ini sebagai percubaan pertama. Katakanlah percubaan ini berjaya menarik minat dan juga membuka hati peminat-peminat Kimi Iman sendiri. Apakah langkah seterusnya dalam dunia nyanyian? InsyaAllah kalau diberi peluang, saya ingin lagu saya ini letak dalam OST mana-mana ataupun diberikan peluang untuk didengari di radio yang hits-hits lah. Saya harap semua pendengar dapat terima lagu saya. Dan saya juga menerima dengan hati yang terbuka jika ada komen-komen yang untuk membina saya kerana saya kan budak baru. Kami doakan yang terbaik untuk perjalanan seni dan juga kerjaya pengajian anda nanti, Kimi Iman. Untuk mereka yang nak mengetahui lebih lanjut, laman Instagram. Boleh laman Instagram, Twitter dan YouTube saya semua Kimi Iman. KYMIEIMAN. Baiklah, terima kasih Kimi Iman bersama kita di Wanita Hari ini menghiburkan anda dengan lagunya Potret di Awan khusus untuk ibu-ibu di luar sana. Baik, kita nak berehat seketika, kembali lagi selepas ini. Wanita hari ini, wanita hari ini. Baik, kita dah sampai ke penghujung Wanita Hari ini untuk hari Selasa ini. Tapi saya pasti daripada awal sehingga ke penghujung ini pasti kita nak lihat kembali menu-menu kita. Dan paling utama saya tahu ramai yang akan tertanya macam mana nak dapatkan resipi-resipi ataupun menu kita pada hari ini. Okey, kita nak mulakan terus dengan mereka yang dah rasa nak makan Vietnamese roll. Ini dia sesuatu istimewa Adam. Bagi mereka sendiri yang nak cuba ataupun nak membuat tepahan, bagaimana caranya?
Okey, kalau untuk siapa-siapa yang nak dapatkan Vietnamese roll, boleh follow IG Adam_Pastry, ADAM_PASTRY. Tak pun boleh WhatsApp kita orang 012-418-0086. Baik. Untuk update semua akan update dekat IG. Okey, itu Adam. Kita terus kepada Encik Bukhari untuk kongsikan mengenai bihun kari. Silakan. Ya, bihun kari kita dah sedia, dah terang maklum, kita dah siap buat. Jadi kita bihun kari ni di bawah satu bumbung nasi ayam buah hari. Yang bertempat di balik letak Benut, balik letak Benut dan Taman Seri Putra. Jadi sekiranya apa dekat FB tu ada buah hari nasi ayam. InsyaAllah buka sialah lah. Dan IG-nya? IG-nya Nasi ayam Bohari. Baik, terima kasih Cik Bohari. Jadi kalau nak makan nasi ayam dah tahu kat mana. Terutamanya mihun kari ni ya. Okey, kita nak terus kepada di sebelah saya iaitu Nur Hazwani Kamarudin. Okey, mungkin boleh kongsikan mengenai cakar ayam bihun tadi. Okey, kepada pelanggan yang teringin untuk mencuba cakar ayam bihun kerup kerap yang pasti tidak keras, sila layari laman Facebook atau Instagram iaitu i-beli-belah. I-beli-belah. Okey. I-beli-belah. Baik. Okey, kita terus nak terbang ke Sarawak bersama dengan Dayang Nur Fatin. Silakan. Okey, jadi kepada anak Sarawak yang rindukan nak makan laksa Sarawak ataupun kek lapis premium, boleh layari Instagram @dayangsenandung. Okey. Ataupun terima Facebook. kasih. Baik, dari Sarawak kita nak pergi ke Kelantan pula. Teruskan, Asyikin. Bagi siapa yang rindukan masakan bihun celup Kelantan, boleh datang ke kedai kami, Pok Lee Mi Celup Coconut Shake di Batu Cave. Di Batu Cave saja, tak payah ke Kelantan. Betul. Baik, terima kasih kepada kesemua tetamu-tetamu kita pada hari ini. Tapi esok lebih istimewa. Hari ini kita ada laksa Sarawak, esok kami ke Sarawak. Kita terbang ke Sarawak, tapi bukan kita lah. Rakan tugas kita Fiza Sabjahan akan membawakan sesuatu yang menarik. Bagaimana agaknya persiapan Hari Sarawak di Miri, kita nantikan esok. Okey, kita jumpa lagi esok. Tapi kan dah sebut tentang makanan istimewa ni, tak sah kalau kita tak rasa. Farin dari tadi nak rasa apa? Saya, Fatin nak tutup tadi, saya cakap saya tak dapat makan ni. Tapi sekarang saya nak rasa. Ini antara yang saya tak sempat tadi dan sebagainya. Oh, dia tak sabar nak rasa tu. Tadi tak sempat nak buka. Bismillahirrahmanirrahim. Lembut. Terbaik. Awak tahu apa kekurangan dia? Apa dia? Awak tak letak sos. Kejap lagi confirm saya letak sos. Baik, terima kasih semua. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye. Sedap ke makan kosong? Cicah Cepat. sekarang. Wanita hari ini, wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Ushawati, ibu istri permaisuri. Dia Ushawati, aliran masa kini dia, penyambung warisan Sri Kandi dia. Lemah lembut, baik budi pekerti, tapi cekal hati dia, tabah berani pendidik. Puteri dalam hal jati diri dia, permaisuri kepada si suami, kepada anaknya dia ratu di hati. Tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Ushawati, ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Dia Ushawati, aliran masa kini dia, penyambung warisan Sri Kandi dia. Lemah lembut, baik budi pekerti, tapi cekal hati dia, tabah berani pendidik.